Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa ghaddil basari wa hifdzil lisani wa qira'atil Qur'an ya Rahimu ya Rahman ya Karimu ya Mannan. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sidang penonton yang budiman, yang baik hati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam sesi yang terakhir membicarakan kitab ringkasan fiqh puasa. Semalam kita bicarakan tajuk tanggungjawab jika tidak berpuasa pada muka surat 33. Bagi orang yang qada tanpa fidyah, ada yang qada dan fidyah, ada yang fidyah tanpa qada, dan ada yang tidak bayar fidyah dan tidak perlu juga qada. Baik, yang dikatakan fidyah itu apa? Fidyah berasal dari perkataan fada, iaitu mengganti atau menebus. Apa maksud fidyah? Memberi makan kepada orang miskin satu mud, satu cupak. Apa dia ukuran mud? Mud itu kalau tidak ada bekas ataupun takaran, dengan kadar kalau kita temukan dua tangan kita ini, dua tapak tangan, dan kita ambil beras ataupun gandum dan sesuatu yang menjadi makanan asasi, maka dua kali ini, maka itulah namanya satu mud ataupun satu cupak. Makanan asasi kalau di Malaysia ini beras, bagi satu hari yang ditinggalkan, dan mesti diberi kepada orang miskin, tidak boleh diberi kepada orang kaya umpamanya, tidak boleh, sebab ini hanyalah untuk orang miskin sahaja ataupun orang fakir, dua sahaja. Baik, kalau dalam gantang Baghdad, satu suku gantang tu satu gantang sama dengan 4 cupak, 4 mud. Jadi satu sak sama dengan 4 amdad, 4 mud. Kalau gantang Baghdad, suku gantang, suku gantang tu ialah satu cupak. Betul lah, kenapa? Suku campur suku, campur suku, campur suku jadi satu. Itu yang kita sebut tadi. Satu sa' sama dengan 4 mud. Jadi betul lah, satu mud sama dengan 1/4 sa'. Itu gantang Baghdad, lebih kurang 15 tahil. Dalam hitungan moden, 675 gram sama dengan 0.675 kilogram. Kalau kita nak selamat, ambillah 700 gram, 0.7 kilogram. Tapi untuk lebih selamat dan lebih senang hati, kira dalam 1 kilo pun sudah senang hati dibuatnya, 1 kilo, supaya nanti kita tidak tanya-tanya dalam hati ataupun ragu-ragu. Baik, satu mud cupak tidak boleh diberikan kepada dua orang. Satu mud ini tak boleh bagi pada seorang miskin, pada seorang miskin yang lain, dua orang tak boleh. Tetapi beberapa mud, katalah 4 mud, boleh diberi kepada seorang miskin. Kita ulang balik, satu cupak ini, satu mud ini, fidyah ni 1 kilo lah, senang-senangnya, tak boleh dibagikan kepada 2 orang ataupun lebih. Contoh, 1 kilogram beras saya nak bagi dengan 3 orang miskin, tak boleh. Sebab 1 kilo beras ataupun 1 cupak ini, itu yang paling minimum. Kalau yang paling precise tadi 675 gram, hanya untuk seorang.
tak boleh dikongsi dua, tiga lagi tak boleh. Tapi beberapa mud, katalah 4 mud nak bagi pada seorang fakir, seorang miskin, boleh. 5 mud, 5 cupak nak bagi pada seorang fakir, boleh. Itu ya. Harus diingat kaedahnya tadi, 1 mud tak boleh dibagi pada 2 orang miskin ataupun 2 orang fakir. Tetapi beberapa mud, beberapa cupak boleh diberi dengan seorang. Itu mungkin dia lebih memerlukan banding dengan orang-orang yang lain. Baik. Dalam kitab Al-Bujairami disebutkan fidyah boleh diberikan kepada fakir miskin di luar kawasan. Kalau kita di Kota Damansara, boleh kita nak bagi pada Kelana Jaya, boleh. Di Sentul, boleh. Di Serendah, boleh. Di Puchong, boleh. Sebab itu juga dalam kategori orang fakir miskin. Dalam kitab Al-Muhadzab, kitab Muhadzab ini karangan Al-Imam Asy-Syirazi, ada yang menyebut Asy-Syirazi, akhirnya nanti disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi dalam jilid yang tebal dengan nama Al-Majmu'. Jadi Al-Majmu' syarah kepada Al-Muhadzab. Untuk membayar fidyah sebelum masuk Ramadan tidak boleh, kerana belum masuk bulan Ramadan lagi. Boleh hadirin? Tak boleh kita bayar fidyah dulu sebelum masuk Ramadan. Masuk Ramadan baru kita bayar fidyah untuk sekarang ini. Untuk yang dulu-dulu tak apa, maksudnya yang puasa tak ganti dulu tu, yang tu tak apa. Tapi ini yang sekarang ni, contohnya ayah kita sakit sekarang, baru tahun ni dia sakit. Dah masuk Ramadan ni belum lagi kan? InsyaAllah esok dengan izin Allah kita lihat dan dengar pengumuman pada malam ini insyaAllah. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa ghaddil basari wa hifdzil lisani wa qira'atil Quran ya arhamar rahim. Jadi oleh kerana ayah kita belum masuk Ramadan lagi, jangan terus bayar fidyah pada ayah ni. Terus harus difahami, fidyah tidak boleh dibayar dahulu sebelum masuk Ramadan untuk orang yang akan menjalani Ramadan. Adapun fidyah-fidyah yang tahun-tahun lepas yang tak dibayar lagi, itu boleh saja. Difahami dengan elok. Dalam Hasyiah Al-Qalyubi, dalam kitab Asnal Matalib dan kitab Nihayatul Muhtaj, disebutkan fidyah puasa hanya untuk orang miskin, tak boleh golongan lain. Berbeza dengan 1 sa' beras zakat fitrah. Ni zakat fitrah ni lain, yang boleh diberikan kepada mana-mana asnaf zakat. Nanti kan kita ada zakat fitrah di bulan Ramadan ni, paling afdal ialah ketika akhir Ramadan, kemudian sebelum imam mendirikan solat sunat Aidil Fitri. Itu yang paling sunat sekali, waktu afdal. Tetapi selalunya sibuk waktu itu, dan takut terlepas nanti bila dibayar selepas dari solat, tak nama zakat fitrah dah, tu nama sedekah saja. Maka tidak terpenuhi. Jadi sekarang bolehlah, maksud saya daripada 1 Ramadan seterusnya itu boleh, waktu harus. Boleh dibayar zakat fidyah, itu fidyah hanya untuk orang fakir miskin sahaja. Adapun untuk zakat fitrah boleh diberikan dengan 8 asnaf zakat yang sudah kita ketahui itu. Tapi diingat, fidyah untuk dalam bab puasa tadi itu hanya untuk fakir atau miskin. Ada juga pendapat yang gharib, yang pelik, mengatakan fidyah itu tidak ada, tidak perlu fidyah. Kita katakan fidyah ini disebut dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 184. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib ke atas orang yang berat menjalankannya, iaitu tidak dapat berpuasa, untuk membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada seorang miskin untuk 1 hari. Jadi kalau kata fidyah tu tak ada, jadi tak benarlah. Sebab apa? Sebab
Al-Quran yang menyebut dengan jelas perkataan fidyah. Baik. Ada satu lagi kumpulan, kalau mereka melakukan perkara ini berat, denda dia ataupun tanggungjawab dia tu. Mari kita lihat pada muka surat 34, denda jima' waktu siang bulan Ramadan, iaitu suami isteri kalau melakukan perkara itu. Macam mana? Dan orang yang jima' waktu siang Ramadan, siang harinya tu, malam tidak ya, dia wajib qada. Satu, dia wajib kena kafarah. Kafarah ni seperti denda. Dua, tiga, kena ta'zir, dihukum. Yang keempat, dia berdosa sebab dia melanggar perintah syarak. Dan kafarahnya sangat berat. Apa dia? Satu, yang paling kiri, membebaskan hamba, iaitu seorang hamba yang mukmin, yang tidak cacat, lelaki atau perempuan, besar atau kecil, seorang. Nah, kalau tidak mampu, maka yang lelaki tadi tu, suami tadi, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mesti 2 bulan berturut-turut, mesti penuh. Contohnya bulan Syawal penuh, tolak 1 hari bulan tu ya, 1 hari bulan berpuasa, tidak boleh berpuasa tu, itu raya Aidilfitri. Kemudian tambah lagi 1 bulan penuh. Mana-mana hari yang gagal untuk tidak dilakukan puasa ketika itu, hari itu, maka dikira kosong balik. Contoh, kalau dia sudah berpuasa 16 hari, hari yang ke-7 dia tak, 17 dia tak puasa, hari yang ke-18 itu dianggap sebagai hari yang pertama balik. Sebab dia mesti berturut-turut selama 2 bulan berturut-turut. Dia tak boleh bulan ni puasa, bulan depan rehat, bulan satu lagi tak boleh. Dia mesti 2 bulan berturut-turut. Baik. Mungkin ini agak berat. Lalu satu lagi optionnya adalah kalau tidak mampu. Ini mesti ekor kalau tak mampu baru ni, kalau tak mampu baru ni. Dia tak boleh jam ataupun terus pilih yang ketiga, tak boleh. Membebaskan hamba dulu, memang tak mampu. Berpuasa bulan 2 bulan berturut-turut, tak mampu. Barulah pilih yang ketiga ini. Bukan pilih yang ketiga, barulah kena yang ketiga ini, iaitu memberi makan atau memberi beras. Sama ada kita beli makanan, kita buat makanan bagi, ataupun kita memberi beras kepada 60 orang fakir miskin. Berapa cupak? 60 cupak lah. Dan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. 60 orang. Jadi kita bagi jamu mereka makan, sama ada kita masak, kita bagi mereka makan, ataupun bagi 60 cupak kepada mereka itu. Baik. Tetapi ada dawabit dia. Yang kerana hukuman ini sangat berat, ada syarat-syarat ataupun ciri-ciri yang orang ini kena denda ataupun kena kafarah yang sebegini. Yang pertama sekali, kalau dia melakukan jima' dengan isterinya pada bulan Ramadan. Kalau bulan Syaban, tak. Kalau bulan lain, tak. Walaupun dia berpuasa qada Ramadan, walaupun dia puasa wajib, termasuklah kafarah, ataupun fidyah haji, ataupun nazar, itu tidak kena. Sebab di luar Ramadan. Satu, itu nak tunjuk mulianya Ramadan ni, hadirin. Yang kedua, dia kena kafarah ini sebab kerana jima'. Kalaulah sebelum, dia jima', dia minum dulu, dia telah buka puasa kerana minum, baru dia buat jima', ataupun dia makan baru dia berjima', tak kena hukuman ini. Ini yang saya pernah sebut dahulu untuk orang yang pengantin baru, contohnya, yang mungkin masih kurang lagi kefahaman agama, macam mana ni ya, kadang-kadang tak tahan dua-dua perasaan. Contoh, macam mana caranya? Minum dulu, makan dulu, maka ketika itu mereka berdua telah membatalkan puasanya kerana makan, kerana minum. Barulah kalau mereka nak buat hubungan suami isteri itu, tak kena kafarah. Yang kata kena kafarah ni tak ada makan, tak ada minum di siang hari Ramadan, terus buat benda tu,
maka itu yang kenanya kafarah. Baik, sudah. Nombor 3, sempurna, mohon maaf ni, alat sulit lelaki itu masuk ke alat sulit perempuan dengan sempurna, tenggelam kepalanya ataupun yang dianggap sebagai kepala. Kalau tidak kena jima', maksudnya tidak kena hukuman kafarah jima', dan hatta yang lelaki itu tidak batal puasanya, sebab dia hanya sebahagian saja masuk. Tetapi maaf ya, isterinya batal. Kenapa? Telah dimasukkan sesuatu, tempat dia tu dimasukkan sesuatu. Ini difahami elok ya. Jadi maksudnya kepalanya itu hasyafah dalam bahasanya, masuk ke dalam tempat isterinya dan tenggelam, ataupun sebahagian besarnya yang dianggap sudah masuk, maka itu dianggap sebagai jima'. Kalau tidak dalam kategori jima' itu. Baik. Bukan musafir. Kalau dia dalam musafir melakukan perkara itu, tidak kena, sebab orang musafir boleh kalau tidak berpuasa. 6. Seterusnya, tidak syubhah. Contoh, waktu dia jima' dengan isterinya, dia ragu-ragu, sudah maghrib ke belum, itu. Kalau dia dah pasti lalu dia buat, kena. Kalau dia ragu-ragu, itu tidak kena. Itulah dia perbahasan tentang kafarah jima' itu. Hadirin, paling kurang kita tahu, tidaklah ini untuk melarikan diri, tetapi itu sebagai satu jalan dalam agama. Takut nanti puasa 2 bulan berturut-turut pun tak mampu juga bayar kafarah dengan 60, memberi makan 60 orang fakir miskin pun tak mampu juga. Maka caranya macam mana? Dia fahami tadi, batalkan puasa tadi dengan makan atau minum. Ini bukan nak menipu, ni tidak. Ini supaya nanti jangan teruk sangat. Nanti kalau dia kata nanti dia berlaku perkara ini, nanti dia katakan susahnya agama begini-begini, tidak. Tambah lagi kalau orang yang baru faham Islam ataupun orang yang jauh daripada para alim ulama. Baik, mari kita lihat dalam muka surat yang ke-35, permasalahan qada puasa fardu. Mari kita lihat yang sebelah kiri dahulu ini untuk orang yang masih hidup. Kalau ketika dia dulu tidak berpuasa sebab ada uzur, paling kiri. Apa dia uzur? Dia tak puasa sebab sakit, sebab musafir, sebab hamil, perempuan tu mengandung anaknya, ataupun dia menyusukan anaknya ataupun anak orang lain. Maka untuk mengqada'kan puasanya itu tidaklah wajib segera. Al-wajibul fauri, wajib segera, secara segera itu tidak padanya, sebab dia tidak ketika tidak berpuasa itu dia ada keuzuran banding dengan orang yang tak ada uzur. Ketika dia berpuasa saja walaupun tak ada sakit, tak ada halangan yang lain, ini tak ada uzur ni, nanti selepas daripada Ramadan wajib dengan segera dia mengqada'kannya. Kalau tidak sempat qada, bertemu Ramadan seterusnya, kena denda, namanya kafarah, iaitu sebilangan harinya itu qada'nya tetap qada' nanti. Lalu kalau telah 6 hari, maka kena 6 cupa. Begitulah, tidak sempat qada, bertemu Ramadan seterusnya lagi, bertambah fidyah, hari qada tetap sama. Kita dah sebutkan semalam, kalau katalah 6 hari, maka tahun pertama tu 6 cupa, tahun kedua tahun kedua 12 cupa, tahun ketiga 18 cupa. Sentiasa digandakan. Tapi kalau tahun itu, contohnya kan tahun 1441 Hijriyah, dia tak puasa 6 hari. Sebelum sampai esok ni dia qada, sempat dia khatamkan, tak apa. Tapi kalau tidak, katalah dia tak puasa berapa hari, dia tak puasa 6 hari. Hari ni dia berpuasa. Berapa hari yang dia tak sempat puasa? 5. Maka dia kena qada 5 hari dan cupanya adalah 5 cupa. Boleh? Barulah dikira. Selagi tak sampai tahun depan, dapat dia qada dan dapat dia qada, tak perlu fidyah. Kalau dia tak sempat qada sehingga masuk tahun yang pertama, fidyah lah tu. Tahun yang kedua, tambah lagi. Tahun yang ketiga, darab lagi 3. 6. Ini untuk orang yang masih hidup. Untuk orang yang sudah meninggal dunia, mari kita lihat.
Kalau ada uzur dalam kitab Nihayatuz Zin, kalau dia ada uzur dalam kitab Nihayatuz Zin dan tak mampu pula, dia ada uzur, dah meninggal dah haji ni. Nah, ketika dia tak puasa dulu, dia ada meninggalkan puasa tapi ada keuzuran. Apa dia keuzuran? Tadi tu contohnya sakit, musafir, hamil bagi perempuan, menyusu bagi perempuan. Apa yang harus dibuat? Dimaafkan. Wali tidak perlu buat apa-apa, tak perlu qada, tak perlu fidyah, sebab dia ada keuzuran. Tapi satu lagi untuk yang ada uzur, contohnya meninggal dalam bulan Ramadan. Katalah dia sedang berpuasa ni, meninggal bulan Ramadan. Katalah 10 hari dia tak puasa contohnya, sebab dia meninggal hari ke-20 Ramadan contoh. Kalau Ramadan itu 30 hari contohnya, tak perlulah qada. Sama juga tak perlu fidyah. Meninggal pada hari raya pertama, dia tak puasa sebab dia sakit. Kenapa? Dia sakit. Berapa hari tak puasa? 20 hari. Perlu qada tak? Tak perlu. Perlu fidyah tak? Tak perlu, sebab dia sakit dan dia meninggal pada 1 Syawal. Mari kita lihat bagi orang yang tidak ada uzur pula. Bagi orang yang tidak ada uzur, ini disebut oleh Al-Imam Nawawi, Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadim ketika beliau berada di Iraq, dan inilah pendapat yang ditarjihkan, yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih. Tengok hebatnya ulama dahulu, hadirin. Imam Nawawi, siapa tidak kenal beliau? Allahu Akbar. Dengan ilmunya luar biasa pun tetap juga beliau tidak menjadi mujtahid mutlak. Jadi beliau menjadi mujtahid tarjih, mengambil pandangan Imam Syafi'i, kemudian imam-imam yang lain dilihat mana satu yang lebih kuat. Itu saja, bukan buat ijtihad baru. Itulah tahunya mereka itu tentang diri dan kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan kita insaf, insya-Allah. Sealim-alim Al-Imam Nawawi, tidak ada namanya mazhab An-Nawawi. Ulama mengatakan kalau ada mazhab yang keempat, mazhab itu adalah mazhab As-Subki, Al-Imam Tajuddin As-Subki. Yang keempat, yang pertama Al-Imam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Kalau ada yang kelima, kata ulama, mazhab As-Subki. Tapi Imam As-Subki tidak buat mazhab lain, malah beliau berbangga namanya di belakang itu disebut Asy-Syafi'i, iaitu bermazhab Asy-Syafi'i. Ya Allah, banding kita, subhanallah. Mudah-mudahan kita insaf dan kita faham keadaan ini. Baik, qaul yang ditarjihkan oleh Imam Nawawi, kalau seseorang itu meninggal dunia dan tak ada uzur pun, malah dia mampu, maka wali ataupun qarabat si mati, ataupun saudara yang terdekat, tapi bukan ahli waris. Kalau dia meninggal kan boleh diwarisi hartanya itu oleh anaknya, oleh datuk dan sebagainya. Ahli waris tu tak boleh nak qada yang ni, tak boleh nak lakukan ini. Ini hanyalah untuk wali ataupun qarabat, saudara yang terdekat. Mereka boleh pilih apa dia. Satu, berpuasa untuknya, kalau mereka nak puasalah boleh, dan atau bagi makan 1 mud sehari. Dengan harta siapa ni? Dengan harta si mati, bukan dengan harta kita. Boleh ya? Jadi kalau orang itu meninggal dunia dan dia tak ada uzur pun dan dia mampu, maka dia ambil daripada hartanya itu untuk bayar fidyah. Tak pun, pakat masing-masing kita berpuasa. Siapa dia? Kaum kerabat dia, tapi bukan ahli waris. Maksudnya ahli waris yang mewarisi hartanya itu tak boleh. Jadi kalaulah ada orang lain, contohnya anak murid, dia nak qadakan puasa untuk gurunya contoh, boleh. Tapi dengan izin kaum kerabat tadi, ahli waris tadi tu. Walal ahli waris sendiri tak boleh untuk mengqadakannya. Itu boleh difahami tu. Jadi 2 cara. Satu, dengan berpuasa. Katalah orang itu kena qada 30 hari, boleh kita pilih 30 orang, sehari berpuasa boleh, cukup. Bukan bermakna setiap hari sehari tidak. 30 orang untuk cover 30 harinya, maka tu hasil. Tapi yang biasa dibuat orang ialah bayar fidyah.
Jadi macam mana cara membayar fidyah? Nah, begini caranya, sama-sama muka surat 36. Contoh yang pertama, Omar tidak berpuasa selama 3 hari dan tidak menggantikan puasanya sehingga terlepas 3 kali Ramadan. Ini perkataan terlepas 3 kali Ramadan. Qadar fidyahnya ialah bilangan hari yang ditinggalkan. Kan 3 hari tadi tu. Gandaan tahun, 3 tahun, sebab tahun pertama dia tak, contoh saya bagi contoh bagi mudahnya, 2005 dia tak puasa ni. Nah, contohlah berapa hari? Katalah 3 hari nah, 2005 ni. Selama mana tak masuk 2006, tetap dia hanya qada saja. Tapi ketika masuk Ramadan 2006, dia tak qada pun. Di sini bermulalah fidyah. Selagi tak masuk tahun berikutnya, tak bermula fidyah. Boleh dia tak puasa 3 hari pada tahun, sini tak letak tahunnya, katalah tahun 2005 dia tak puasa 3 hari. Kalau tak masuk 2006 lagi, dia dapat qada, selesai, tak ada lagi fidyahnya sebab tak berjumpa tahun ni. Masalahnya dia 2005 tak puasa 3 hari, delay dah masuk Ramadan 2006. Orang ini akan bayar fidyah 3 cupak dan qada. Masuk lagi tahun 2007, orang ini akan digandakan fidyahnya jadi 6. 3 campur 3 kan jadi 6. Qada tetap 3 hari. Masuk lagi 2007, tak juga dia qada hak tadi tu. Maka campur lagi 3, 6 campur 3, 9. Qada tetap 3 hari. Baik, sudah ya. Jadi macam mana kita nak bayar tahu fidyahnya tu? Cupaknya tu lah. Cupaknya tadi 9 cupak. Kalau 12 cupak. Cumanya dari segi duit, tu yang kita kira dari segi duit tu ya. Darab dengan tahun gandaan tadi tu, darab dengan 1 cupak. 1 cupak katalah RM3. Ini saya saja letak ni hadirin supaya senang. Sebahagian tempat mungkin berasnya lebih mahal, sebahagiannya mungkin lebih murah, tapi saja kita nak letak senang nak dikira. 3 hari darab dengan 3 tahun darab dengan RM3, jadi berapa? RM27. Begitulah. Contoh yang kedua, muka surat 37. Zaid tidak berpuasa selama 7 hari dan tidak menggantikan puasanya sehingga terlepas 20 kali Ramadan, 20 tahun tu. Qadar fidyahnya ialah bilangan hari yang dia tinggalkan 7 hari, tahun gandaan 20 tahun, 1 cupak RM3, maka fidyahnya RM420. Persoalan, boleh tak kita bayar fidyah itu dengan duit? Kita sudah sebut untuk ahli jawatan kuasa fatwa negeri Selangor hari itu sudah kita sebut tidak boleh. Tetapi kalau 3 negeri lain, boleh tak bagi duit 3 hari lain? Maka jawabnya boleh. Ingat hadirin, negeri mana tu? Yang saya ingat saya negeri Sembilan, kemudian negeri Pulau Pinang, satu lagi saya tak ingat. Kalau tuan-tuan ingat. Tak ingat saya pun Ustaz Syafi'i. Dia ada 3 buah negeri. Bermakna benda ini adalah khilaf. Kalau memang pendapat yang kuat mazhab kita tak. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i qiyas kepada bayar zakat. Bayar zakat mesti dengan beras. Jadi kalau mengikut mazhab Imam Hanafi boleh bayar zakat dengan duit. Sebab itu fidyah itu pun boleh bayar dengan duit. Selama mana hadirin bila ada ahli jawatan kuasa fatwa negeri yang berfatwa, kita pegang sajalah. Kalau mudah bagi kita bagi duit, silakan saja bagi duit. Kalau kita mudah untuk bayar beras, negeri yang banyak beras, silakan pakai beras. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin, kita sudah sampai ke penghujungnya. Sebelum kita khatamkan kitab ini, untuk membaca doa pada muka surat 38, kita berehat dahulu. Untuk kita sesi yang terakhir, kita jawab beberapa soalan yang sempat dan kita tutupkan majlis ini insya-Allah dalam setengah jam lagi. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sahaja hadirin kita lihat soalan-soalan di sini. Pertama sekali daripada saudari Aisyah. Adakah batal puasa jika seseorang itu mengatakan perkara-perkara kufur? Bagaimana pula dengan lintasan kufur dalam hati yang tidak disengajakan ketika berpuasa? Kalau dia beriktikad jelas dengan kekufuran, mengatakan sesuatu yang menyebabkan kekufuran ataupun murtad, melakukan sesuatu perkara dengan tiga itu, i'tiqad, sebut ataupun lakukan, memang sah, maka jatuh kufur. Bila kufur, dia sudah dalam kategori kafir. Orang kafir itu tidak sah dalam apapun ibadah. Sebab itu dalam apapun ibadah, salah satu syarat sahnya adalah niat, adalah Islam. Kenapa Islam? Sebab apapun yang namanya ibadah, puasa, zakat, haji, solat, itu namanya ibadah kan? Ibadah perlukan kepada niat. Niat perlukan kepada ahli niat. Ahli niat itu adalah orang Islam. Kalau sekadar lintasan dalam hati itu mainan syaitan sahaja, maka segeralah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu terbaik, sebab memang kadang memang dia suka untuk mencucuk ataupun untuk mewaswaskan keyakinan kita. Jika tak batal, adakah memadai dengan bertaubat dan memperbaharui syahadah? Ya, tidaklah wajib, tetapi bertaubat itu ya wajib, sebab dia memberi ruang syaitan ataupun iblis membisik-bisikkan dalam hatinya, taubat saja. Kemudian memperbaharui syahadah tidaklah wajib kalau setakat hati tadi itu tapi kalau memang dah betul-betul kufur, itu memang wajib bersyahadah semula. Baik, dalam hal ini lebih pada mainan hati, maka jangan dilayan sangat. Kata Al-Imam Abul Hasan Asyadhuli, orang yang was-was itu disebabkan kurang ilmu. Maka tambah ilmu aqidah, ilmu fiqah, ilmu tasawuf, supaya kita jangan diwaswaskan oleh syaitan ini. Soalan yang kedua, apabila berlaku lintasan kufur tanpa sengaja ketika ibadah, contoh solat, wuduk, puasa, adakah sesuatu ibadah itu akan otomatik terbatal jika ia perlu buat semula ibadah tersebut selepas perbaharui syahadah ke? Tak, sebab itu hanya lintasan kufur sahaja. Na'udzubillah min dzalik. Ni saudari Aisyah ataupun Kak Ajah Aisyah yang bertanya ni, sebolehnya jangan bagi ruang untuk iblis dan syaitan itu bermain-main. Macam mana caranya? Jangan duduk sorang-sorang, tambahkan ilmu agama, dan kalau perlu letak tangan di dada ini, baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai akhir. Dibuat. Baik. Soalan seterusnya, saya seringkali was-was ketika niat mandi wajib dan ketika takbiratul ihram. Apakah kaifiyat atau amalan bagi menghilangkan penyakit was-was ini? Was-was ini, sebab itulah dalam mazhab kita Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Malik, at-talaffuz bin niyat itu bagi kita, mazhab imam kita, adalah sunat. At-talaffuzu bin niyati qubaili kulli ibadatin mustahabbun. Menyebutkan, mentalafuzkan niat itu, usalli ke, nawaitu ke, itu hukumnya sunat. Kenapa? Untuk menetapkan niat satu, dan untuk supaya jangan was-was. Sebab bila kita sebut ini, kita akan fokus bila kita sebut. Masya Allah. Ada satu perbandingan di dalam satu kitab, saya tak ingat nama kitab itu, yang dikarang oleh ulama Indonesia, kalau tidak silap saya oleh Kiai Syafi'i Azami, kalau tak silap saya, ataupun Kiai Sirajuddin Abbas. Yang lebih saya ingat sekarang Kiai Sirajuddin Abbas. Apa kata beliau? Kalau kita mengira sesuatu di dalam bakul, 1, 2, dengan suara ni 3, 4, 5, ketika orang datang bagi salam, menyapa, Assalamualaikum ji, Waalaikumsalam, kita pun
buat apa ya, sekadar nak ni mengira buah ni sedikit. Baik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oleh kerana telinga kita dengar tadi 4 tadi kan, sambung saja 5, 6, 7, 8. Kita dengar 8 ni. Ketika ada orang lain lagi memberi salam dan menyapa, paling kurang kita ingat lagi ni 8, barulah campur 9. Banding dengan orang yang kalau dia mengira, membilang, menghitung sesuatu, tidak sebut, guna hati saja. Dia pun tak berapa nak jelas, guna hati. Dia ingatlah 7. Orang ni pun mai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Haji, apa khabar? Sihat lah? Sihat, Alhamdulillah, Masya Allah. Macam mana persiapan Ramadan? Kira biasa, Alhamdulillah, kita apa yang ada. Baiklah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia pun, berapa tadi tak tahu. Kalau hak kecil tak apa, bilangan kecil 7, tengok-tengok tak apa 7. Mai. Ni hati ni 35. 30 ni banyak ni, 37, 38. Mai haji seorang lagi. Menyapa pula, kita ada, dia pun sembang pun boleh tahan. Kita pun tengok, berapa tadi tak tahu. Inilah 38. Dia pun 38, 37. Jangan-jangan 36, 35 pun boleh jadi. Curah balik. Tu kata anak, penting yang kata niat lah. Pasal itu ulama bila nak istinbat hukum, bukan sebarang hadirina, banyak lagi cara dia. Baik, jadi ni kita sambung. Lagu mana? Ketika wah-wah ketika mandi wajib. Ketika wah-wah yang pertama. Ni apa ni? Seringkali was-was ketika niat. Ketika niat, was-was yang pertama, tak apa. Gostan balik ni bahasa orang sebelah Sarawak nah. Ni balik, niat balik. Sekali lagi dia main kacau, niat balik. Kali ketiga jangan dilayan, dia kira sudah. Guru saya dan guru kita semua Al-Fadil yang kita kasihi, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, beliau bagi satu petua. Dalam mana-mana ibadat pun sekalipun, kalau kata kita ni mai perasaan was-was, sudah ke tak sudah ke belum, sebenarnya sudah, selalunya. Pasal iblis syaitan ni dia suka kita jadi letih. Bila kita buat letih amal ibadat, malas nak buat ibadat semula. Selalunya kalau kata dah tahap awal ke belum, dah tahap awal ke belum, selalunya sudah. Dia selalu mai kacau kita bila sudah. Hak belum tu memang belum lagi lah. Tapi hak sudah, buat balik sikit semula, rasa letih lagi tu nah. Baik. Jadi macam mana kalau ketika takbiratul ihram tak apa, gostan balik kali pertama. Kedua, ketiga jangan layan. Kalau kita layan kali ketiga dan kita patah balik, memang tak batal, tapi kita berdosa. Kata guru saya dulu, mula-mula masuk UAE dulu, Al-Marhum Al-Fadil Ustaz Muhammad Arshad, beliau kata berdosa kali ketiga tu. Pasal apa? Pasal kita bagi ruang. Ini baru lah. Selagi dia main asak, dia main sama. Maghrib sama. Pasal kita masuk ruang dia. Dia jangan bagi dia ruang. Tu nah. Apakah kaifiat atau amalan bagi menghilangkan penyakit wah-wah ini? Saya tak bawa kitab lah pula nah. Ada ulama sebut antaranya diletak di dada ini ada bacaan dia. Tuan-tuan siapa yang ada kitab saya, praktikal solat sempurna, ada bacaan dia. Saya lupa lah pasal kita tak wah-wah. Lupa bacaan dia lagu mana tak ingat. La ilaha illallah. Tak ingat dah saya. Allahumma salli alaihi. Kita tak buat pasal kita tak wah-wah. Kemudian barulah lepas baca 7 kali tu, la ilaha illallah al-malikul al-khallaqul fa'al. Tak ingat saya Subhanal malikil qudusi al-khallaq al-khallaqil fa'al. Lebih kurang lagu tu saya tak ingat. Subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al 7 kali. Barulah dibaca yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. Tu sekali.
Hak tadi itu subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al, baru lancar dia. Subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al. Subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al. 2. Subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al. 3. Nah, sampai 7. Dada kita jangan dada orang. Dada kita pasal kita yang wahwai. Nah, baik, kalau orang wahwai tak apa, kita buat kat dia. Jangan waktu nak sembahyang, sebelum sembahyang lah. Barulah yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Cukuplah tu. Lepas kan kalau nak baca lagi, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Sebahagian ulama kata gitu. Kalau seorang-seorang, kalau berjamaah jangan lama sangat, takut nanti ditinggal oleh jamaah yang lain. 6. Ketika mandi wajib, apakah perlu maaf cakap memasukkan jari ke dalam lubang dubur atau sekadar basuh luaran saja? Kalau bulan Ramadan jangan dimasukkan. Kalau mandi waktu siang masuk subuh tu tak ada mandi wajib lagi. Tapi kalau mandi wajib malam tu tak apalah. Mandi macam biasa-biasa memang kena betul. Kalau mandi ni tak sebut Ramadan ni kan, ketika mandi wajib adakah perlu memasukkan jari ke dalam lubang dubur atau sekadar basuh di luar? Masukkan sedikit, masukkan. Ini di luar Ramadan. Kalau di siang hari Ramadan, kalau malam tak apa, di siang harinya tengah puasa kan. Contohnya maaf ya, malam tadi bersama dengan isteri ataupun suami, masuk subuh dah tak dan mandi, hukumnya makruh tapi tak batal puasa. Ketika mandi tu pastikan jangan masuk jari dalam kawasan lubang, maaf ya, lubang dubur tadi, lubang dubur. Mari kita tengok seterusnya. Berapa harikah yang dikatakan cukup untuk melaksanakan puasa Nabi Daud alaihi salam? Adakah cukup dengan 1 minggu melaksanakan puasa Daud? Ya, selama mana 1 hari puasa, 1 hari dak, 1 hari puasa, 1 hari dak seminggu ya dia boleh buat, tak apalah. Maksud kata dia buat dalam masa seminggu saja. Tapi yang sebenar-benarnya yang dikatakan puasa Nabi Allah Daud itu sepanjang tahun, iaitu sehari puasa sehari dak, sehari puasa sehari dak, begitu. Saya nak tanya, apakah syarat kita boleh bertaklid dengan mazhab lain? Adakah ketika kemaslahatan tertentu sahaja atau ikut dalam keadaan biasa, adakah berdosa? Boleh taklid, tapi syarat satu dengan ilmu. Yang kedua, kita kena tahu, contohnya satu qadiyah ya, wuduk dengan solat. Kalau kita nak ambil pendapat mazhab Imam Hanafi, iaitu dia lepas berwuduk tersentuh kulit dengan isteri tak batal kan? Naam, tapi mesti tahu dulu cara wuduk mazhab Hanafi. Nanti solat jangan guna cara mazhab Asy-Syafi'i, cara mazhab Hanafi. Macam mana nak kena belajar? Itulah dia. Boleh tak? Boleh. Tak ada maslahah pun boleh. Tidak ada maslahah kita nak bertaklid itu boleh, tapi dengan syarat hendaklah kita tahu hukumnya. Macam saya, dan siapa-siapa yang tahu, taklah saya tahu semua. Contohnya menggerakkan jari ini, kalau nak ikut cara mazhab silakan, boleh. Contoh ya, kalau dalam mazhab Hanafi, dalam tahiyat tidak digenggam tangan itu menjadi khamsan wa thalathin. Khamsan wa thalathin adalah 35. Kenapa? Bila digenggam sebegini, ini seperti bulat nombor 5, ini kan nombor 3, itu yang disebut khamsan wa thalathin. Dalam mazhab Hanafi begini, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampai kepada asyhadu alla la asyhadu alla la diangkat, asyhadu alla la kalimah la tu baru angkat, asyhadu alla turun balik, ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sahaja dalam mazhab Hanafi sampai innaka hamidum majid satu. Kalau dalam mazhab Imam Malik umpamanya, bila tu ditarik menjadi 35, khamsan wa thalathin, ini 5, ini 3, khamsan wa thalathin, 35. Mazhab Imam Malik menggerakkan yaminan wa shimalan taharrukan latifa, tangan kanan dan kiri digerakkan dengan gerakan yang perlahan. Ini dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Imam Hanbali, bila sahaja ditarik,
dan akan diangkat jari ini ketika menyebut lafzul jalalah, nama Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kan Allah yang angkat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kan Allah je angkat. Tapi turun balik, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, angkat lagi tadi kan, asyhadu an la ilaha illallah, nama Allah je angkat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai habis. Setiap kali nama Allah diangkat, tapi tidak digerakkan berterusan begitu. Tidak ada satu mazhab pun tidak ada sebut begitu. Nah, itu perbahasannya panjang, tidak saya nak bicarakan di sini. Mazhab kita Imam Syafi'i, ketika ditarik, diangkat bila kalimah illa. Asyhadu an la ilaha illa, mengangkat illallah, dan dibengkokkan jari ni sebegini, dibengkokkan. Dalam hadis menyebut faqad hanaha syai'an, adalah Nabi membengkokkan begini ni. Begini diajar guru kami oleh Syekh Nuruddin. Nah, ni dinaik atas dan begini. Maaf ya, ini bukan kursus solat ni. Ini sekadar nak bagi tahu. Ini diangkat, tak digerak-gerak, dibengkokkan sedikit sehingga innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Kum di sini. Maaf, ni bukan kursus solat, ni sambil-sambil sahaja. Assalamualaikum, ini tidak diturunkan. Barulah wa rahmatullah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum, kum di sini. Tak perlu assalamualaikum, tak perlu macam tu, tunduk macam tu. Nak sekadar assalamualaikum, barulah wa rahmatullah. Nak letak wa barakatuh pun boleh. Barulah habis letak baru ni diturunkan begini. Baik, persoalan yang kita sebutkan itu semua persoalan 4 mazhab. Saya kalau nak lakukan umpamanya boleh. Di masjid 4-4 saya nak lakukan boleh. Nah, esok saya buat cara begini, lusa saya boleh tak? Boleh. Tapi saya sebagai orang yang bermazhab Asy-Syafi'i, orang yang mengajar orang lain juga, alhamdulillah sikit-sikitnya, ilmu taklah banyak, tapi bolehlah sampaikan yang guru kita sampaikan, supaya saya ini tidak fitnah. Kalau saya buat dengan cara solat lain dalam masyarakat, kan kita dilihat oleh orang, nanti orang akan lihat mana satu betul ini, walhal yang kita lakukan betul sebab kita tahu ini dalam mazhab lain. Maka saya tidak buat begitu, saya akan buat dalam cara mazhab Asy-Syafi'i. Tapi di rumah kalau saya nak buat sekali dalam hidup, apa salahnya? Ini yang disebut sebagai berhati-hati. Orang-orang yang tahu dalam ini dalam agama, dalam masyarakat, maka jangan buat sesuatu perkara yang membingungkan masyarakat. Nah, itu juga etika sebenarnya. Jadi kerana itu kita dalam mazhab Asy-Syafi'i, masyarakat kita Asy-Syafi'i, kita pun mengaji cara mazhab Asy-Syafi'i di sekolah, daripada sekolah rendah, menengah sampai ke universiti, pegang dengan mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi kita tahu, ini kalau keadaan tertentu kita boleh pegang mazhab ini dengan cara ilmunya dan menyeluruh. Kita tahu kalau melibatkan 2 qadiyah, wuduk dengan solat umpamanya. Itu ya. Soalannya tadi, boleh tak? Ya, boleh. Asalkan kita tahu, jangan main ambil tatabbu' ar-rukhas. Tatabbu' ar-rukhas ni apa? Memilih yang ringan-ringan sahaja. Nah, yang disebut sebagai talfiq. Talfiq yang tidak boleh kalau tak tahu dua-dua ni tadi ni, dan dia bermudah-mudah dalam mazhab. Kalau kita tahu, apa salahnya? Boleh. Dengan syarat kita tahu. Sebab itu tuan-tuan mengaji ilmu fiqh ini sangat luas sekali. Bukan kata kita ini rigid mazhab Asy-Syafi'i, tidak. Kalau kita tahu bab mazhab, tak. Malah kadang-kadang dalam mazhab kita ada beberapa qaul, tak perlu ikut mazhab lain contohnya. Tapi kalau perlu mengikut juga mazhab lain keadaan tertentu, ya silakan. Ada syarat-syarat yang tertentu. Sebab itu bab fiqh tak boleh baca seorang, mesti mengaji dengan guru, dan guru tu mesti ahli. Saya sudah sebutkan, sealim-alim orang yang membidangi bidang hadis tidak berani mereka nak berfatwa sendiri, sebab hadis itu hanyalah, Quran itu hanyalah bahan mentah. Nak jadikan makanan, goreng dulu. Itu yang namanya dapur tu. Dapur itulah namanya apa? Usulul fiqh. Kilang hukum tu namanya usulul fiqh. Dengan alatnya, dengan tukang masaknya, mujtahid.
dengan orang yang ada malakah fiqih, panjanglah cerita ni. Barulah jadi makanan nasi goreng. Asal daripada apa tadi ni? Asalnya daripada nasi, daripada ayam, apa lagi ingredients yang semua sekali, baru dimasuk dalam ni. Jangan terus ambil ayam ni terus dimakan, nanti sakit perut. Boleh hadirin, itulah tugas fuqaha. Adapun orang muhaddithin menyediakan bahan-bahan mentah sebegini. Sebab itulah sealim-alim al-Imam Al-Bukhari, demikian para muhaddithin yang 6 itu, masya-Allah, tidak mahu mereka untuk buat mazhab sendiri. Begitu juga al-Imam imam-imam lain, al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, masya-Allah tabarakallah, Imam Nawawi. Mereka itu subhanallah pun mereka bermazhab juga. Itulah yang disebut oleh Imam Syafi'i, innal fuqaha'a kal atibba wa innal muhaddithina kas sayadilah. Sesungguhnya ahli-ahli fiqh itu seperti para doktor. Mereka yang tahu bila nak makan, berapa banyak nak makan pil, ubat, bila keadaannya. Sesungguhnya para muhaddithin itu adalah seperti as-sayadilah, iaitu orang yang menyediakan pil tadi itu. Orang yang menyediakan bahan mentah, tapi yang masak, yang letak bahan ini, yang letak ini, semua barulah dapat dimakan, itu para fuqaha. Mari kita lihat dalam beberapa soalan lagi, 3 soalan lagi. Muhammad Irfan daripada Shah Alam, adakah sama niat solat tamam dan solat muadah? Sama sahaja, cuma keadaannya berbeza. Kalau nak letak i'adatan pun boleh juga. Solat niat tamam. 2. Adakah dibolehkan niat puasa taklid Imam Malik bagi 2 keadaan ini? 1. Perempuan yang suci pada awal Ramadan dan datang haidnya di pertengahan akhir Ramadan, ya boleh. Di awal Ramadan dia puasa tu kan, nanti haid, katalah hari yang ke-7 dia haid, katalah haid tu ghalibnya 6 hari contoh. Hari nanti 7 campur 6, 13. Hari malam yang ke-14 tak perlu niat lagi, tak apa, sebab malam pertama sudah berniat. Yang kedua, perempuan yang suci di pertengahan Ramadan dan datang haidnya di awal dan di akhir Ramadan. Yang ini berbeza sedikit dengan yang pertama. Di awal Ramadan dia tak niat ikut Imam Malik. Sebab macam mana dia nak berniat? Sebab esok kan dia haid, hari kedua haid, ketiga haid, keempat haid, kelima dia bersih. Hari kelima tu, hari keempat asar dia bersih. Jadi macam mana malam yang kelima tu, itu dianggap malam pertama untuk perempuan yang haid tadi tu. Bolehlah dia berniat, sahaja aku berpuasa Ramadan sepenuhnya. Taklid kepada Imam Malik. Hukum memakan kafon? Earphone. Maafkan saya, memakan earphone pula. Memakai earphone boleh. Yang tak bolehnya bila sampai ke dalam tu. Apa kaedah yang kita belajar hari tu? Kalau satu jari ni masuk sampai tenggelam ni, tu batal. Itu pun ikut mazhab muktamad dalam mazhab kita. Kalau Imam Al-Ghazali tak batal. Kalau pakai cotton bud, cotton bud tu kan batal tu. Sebab apa? Sebab cotton bud tu kan panjang tu batal. Sebab dia sudah lebih had telinga tu. Tetapi kalau dalam Imam Ghazali tak batal. Gitu ya, ada pendapat beliau. Kalau maaf ni korek tarik telinga dalam sini ni, tak batal. Sini yang dekat, yang tengah ni, depan ni tak batal. Yang batalnya bila sudah masuk ke dalam ini batal. Sama juga dengan hidung. Hidung tarik ini panggilan apa ni? Tak hidung. Tak hidung, maaf ya. Tak batal. Tapi sampai ke khaithum ini batal. Tarik telinga tadi tengok dalam tu. Kalau dalam sangat batal. Dengan satu ini, kalau depan ni saja rasa gosok depan-depan ni permukaannya, itu tidak membatalkan. Hadirin, masya-Allah tabarakallah, sedar tidak sedar sudah beberapa siri kita mengkhatamkan dan kita membahaskan kitab ringkasan fiqh Asy-Syafi'i, fiqh dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, alhamdulillahirabbil alamin.
hari ini tamatlah perbahasan ini. Maka kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan Allah, taufik, ihsan daripadanya, dapatlah kita membahaskan kitab ini insya-Allah dengan baik. Maksud saya dengan caranya yang baik. Adapun perbahasan Al-Faqih banyak lagi kekurangannya. Mudah-mudahan yang sedikit itu dapat membantu untuk kita beribadah dengan jalan yang sangat baik. Dan oleh kerana hari ini hari yang terakhir untuk kita bahaskan kitab ini, saya ingin ingatkan untuk kita memasuki bulan Ramadan ini dengan penuh rasa senang hati, penuh rasa insaf, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menginsafi akan kekurangan diri, dosa, kesalahan yang dilakukan, banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati sangat bergembira kerana beberapa jam lagi kita akan, kalau ditakdirkan Allah untuk berpuasa, ya malam ni kita akan tarawih. Kalau tidak, ya juga datang takdirnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat yang disebutkan oleh para alim ulama, 3 bulan ini, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan, itu punya kelebihan yang tersendiri. Bulan Rajab dikatakan bulan bercucuk tanam. Bulan Syaban mengairi, menyirami tanaman tadi. Bulan Ramadan untuk mengambil hasil mahsulnya. Untuk menanam sesuatu, hendaklah dibersihkan dulu batas kebun tanah itu daripada kaca, plastik, kayu, sampah sarap, hatta rumput, lalang, dibersihkan dahulu. Ini tamthilan kepada dosa, kesalahan dan ghaflah. Dibersihkan itu semua dahulu. Karena itu kata ulama, bulan Rajab, kerana kita menanam, dan untuk menanam dibersihkan dahulu, itu tamthilan, isyarat membersihkan diri daripada dosa. Kerana itu bulan Rajab banyak kita beristighfar kepada Allah. Bulan Ramadan, bulan Syaban, airi tanaman itu, sirami dia, bagi dia segar, elok tumbuh. Menyiraminya dengan air itu sifatnya sejuk, maka amalan yang sifatnya sejuk adalah salawat. Lalu kalau di bulan Rajab banyak beristighfar, di bulan Syaban banyak bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hatta sebahagian ulama mengatakan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, itu turunnya pada bulan Syaban. Bulan Ramadan tanaman tadi dijaga dengan elok, lalu keluar, lalu ambil hasil mahsulnya, buah-buahannya. Ulama mengatakan amalan yang sangat mudah, semudah memetik buah yang sudah ada di pokoknya itu adalah membaca Al-Quran. Sangat mudah sekali. Membaca Al-Quran, satu huruf diganjari dengan satu kebaikan menyamai 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quran, baginya satu kebajikan. Satu kebajikan menyamai 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, jadi kerana itu membaca Al-Quran sangat mudah. Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf tu? Pahalanya sangat besar. Lalu kata ulama, kalau di bulan Rajab banyak beristighfar, di bulan Syaban banyak bersalawat, di bulan Ramadan banyak membaca Al-Quranul Karim. Naam. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita banyakkan baca Al-Quran, kerana di tahun akan datang belum ada lagi janji untuk kita bersama dengannya. Mudah-mudahan Allah bagikan kita kesempatan bersama dengan Ramadan dan menghidupkan Ramadan dengan amal ibadah. Sama-sama kita baca doa pada muka surat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa ghaddil basari wa hifdzil lisani wa qira'atil Qur'an ya Rahimu ya Rahman ya Karimu ya Mannan. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah hadirin yang dimuliakan Allah, sepanjang bulan Ramadan nanti kita akan bahaskan satu lagi kitab yang kita susun, iaitu 66 hadis Fadilat Ramadan setiap hari insya-Allah, bermula daripada 1 Ramadan sehingga akhirnya 9.30 pagi sehingga 10.30 pagi dengan izin Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.